Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat search pula Okey. Dalam database management yang penting ada beberapa elemen operasi penting seperti search, buat carian, create, insert record baru, read, read dan read, update dan delete data. Okey, itu adalah konsep root dalam database management. So, aplikasi kita kena membenarkan search ataupun listing ataupun carian data. Kemudian kita boleh membenarkan user untuk update record ataupun create insert record baru dan juga delete lah. Okey, so tu empat operasi utama yang melibatkan, bukan utama sebenarnya, the typical sepatutnya kena ada lah. Buat apa kita ada data yang banyak, contohnya 3,000 data tapi kita tak boleh nak search. Okey, so mungkin customer kita berubah alamat, so kita kena update data alamat baru dan seterusnya, ataupun customer kita dah stop daripada kita, klien kita dah terminate service kita. So by right mungkin ada satu features untuk kita delete record. Macam biasa, kod yang disediakan ini belum lagi sampai kepada level 100% secure. Jadi siapa-siapa yang nak concentrate ataupun nak fokus kepada security dalam web programming, silalah consult dengan pakar dia. Sebab intention tutorial ini adalah untuk pelajar-pelajar beginner ataupun beginner level, newbies. Dan tutorial ni dia sesuai di view dalam desktop. Kalau setakat phone saja kita tak nampak dia punya kod-kod yang saya cuba nak paparkan. So nak salin nanti ataupun nak go through kod yang ada dalam tutorial ini, kurang nampak. Jadi di advise gunakan desktop. So ini adalah ebook yang saya telah usahakan dan boleh dapatkan kopi dia, beli daripada alamat berikut lah, kironizam.com, ataupun daripada FB saya ataupun daripada Instagram saya, alias handler alias kirol_net, yang mana dia akan fokus kepada PHP dengan MySQLi untuk connect kepada database MySQL. Okey, so sebenarnya kita sambung lagi kepada bahagian tier middleware connect dengan database MySQL. So itu adalah kita punya fokus hingga pada hujung tutorial ini. So kita kod boleh dapat daripada github.com/kironizam/newsystem. Dan apa yang kita perlu tambahkan sebelum ni, kita ada buat listing ataupun tutorial listing yang mana kita capture semua record daripada table students dan kita paparkan terus ke dalam interface kita, HTML interface. Kita paparkan semua record tersebut. Tetapi ada keperluan untuk kita buat search. Contohnya kalau katakan kita ada 1,000 data, 10,000 data, 100,000 data, then it's not tak practical lah kalau kita expect user untuk cari satu-satu, go through satu-satu. So why not kita provide search facilities yang mana konsepnya adalah kita nak dia boleh masukkan carian apa yang nak dia cari. Contohnya dia nak cari student nama Ali. So dia key in nama Ali sini, kemudian dia akan tekan button search dan kemudian dia akan buat hanya yang match dengan nama pelajar tersebut saja yang akan keluar, bukannya semua. Okey, mungkin Ali ada 3 orang, Ali Ahmad, Muhammad Ali, Ali bin Abu. So 3 data tu akan keluar so that dia boleh pilih which Ali yang dia nak. Tambahannya adalah pada bahagian borang, iaitu kita tambah form. Kita tambah form ini dan kemudian kita akan tambah text box dan ada search button. Dan tambahannya pada SQL, kita just tambah pada SQL sedikit, iaitu kita buat where statement di sini, where statement di mana sebelum ni kita select field name, ID, matrix number, name, address, DOB dan sebagainya daripada table students. Tapi yang sebelum ni kita just buat listing. Maksudnya kalau 300, kita ada 300 data record, dia akan download semua dan keluarkan.
Tapi kali ini kita ada buat filtering ataupun kita buat search dengan menggunakan where ataupun syarat. Where di sini mengatakan bahawa sekiranya ada sebahagian daripada apa yang kita cari itu, iaitu daripada field name, sebahagian saja. Like ni maksudnya sebahagian ataupun seperti. Dia cari apa yang dia hanya akan filter apa yang user cari daripada keyword ni. Keyword ni datang daripada mana? Kita get daripada get array variable. Lepas sebenarnya kita get daripada text box ini, keyword ini. Okay, so kita buat lebih kurang macam tu. Kita lihat macam mana dia punya execution dia. Okay, macam biasa kita, mana Laragon kita? Oh, Laragon, banyak Laragon ni. Pergi ke localhost, klik di sini untuk pergi kepada localhost, dan kita punya sistem ataupun kita punya sistem web database kita ada pada folder new system. Ini saya punya yang sekarang saya usahakan pada new system, folder kita pada new system. Okay, new system di sini. Okay. Then new system, localhost new system. Then apa file yang kita save di sini? Search.php. So search.php expectationnya adalah okay. Yang first time dia akan just simply display semua data, no problem. Ini sama macam exercise yang sebelum ni. Cuma bezanya kat sini, kalau katakan kita search for somebody's name lah, specific name untuk buat filtering. Contohnya Ali. Okay, Ali di sini ada. Okay, kalau Minah, kita search, ada Minah. Oh, Minah pun ada. Abu ada tak Abu? Search not found. Abu tidak dijumpai. So ini yang kita nak buat sebenarnya. Intention dia supaya pengguna boleh key in satu keyword, nama pelajar yang dia nak cari. Ali jumpa, okay, Rom jumpa, okay. Minah ada, Muna ada, Muna tak ada. Okay, so lebih kurang itu kaedahnya. Yang membezakan dengan sebelum ni, kita buat listing kita just capture semua data record masuk dan just paparkan sajalah. Begini. So kalau dalam exercise yang seterusnya ini adalah kita buat search. So search ni bezanya pada bahagian ini je lah. Pada bahagian atas ni kita ada borang, dan bahagian sini kita akan buat checking kalau ada keyword. Kalau ada keyword pada text box yang dicari, kita cari, ada carian di sini. So apabila ada carian, dia akan, mana tadi? Okay. Apabila ada carian, apabila ada carian di sini, dia akan enter keyword dia pada SQL command. Program akan enter keyword pada SQL command. Di sini keyword ni dia datang daripada sini, daripada text box ni. Klik search. Okay, contohnya search for Ali. Dia akan pergi kepada sini. Dia akan sebab kalau dia jumpa, ini akan lebih besar daripada kosong lah. This part ataupun comparison ni, 6 rows ni, dia akan lebih daripada 1. So kalau lebih daripada 1 maksudnya, ataupun lebih daripada kosong, maksudnya 1, 2, 3. Kalau record tu dijumpai, then dia akan paparkan. Tetapi kalau let's say kita cari nama yang tak ada dalam record, Muna search. Okay, so yang ni bila kita search for Muna, okay, Muna dia tidak dijumpai, jadi dia akan keluar di sini. Okay, Muna tidak dijumpai, so search not found. Muna tidak ada dalam record. Okay, itu yang dilakukan dalam kita punya program. Okay, dan cumanya apabila kita buat search, biasanya lebih baik kalau macam kita present data tu, record tu dalam bentuk table.
bentuk table. Maksudnya kita akan letak dia punya table header, company, contact, country, contohnya table header. Lepas tu dituruti dengan record. Setiap satu record tu adalah satu baris. So itu lebih memudahkan user untuk digest dia punya maklumat, readable, more readable. So kita boleh employ HTML table. Dalam table ada TR ni table record. Lepas tu kita ada table header. Okay, lepas tu kita ada TD. Untuk setiap satu record tu ada TD. Dan kat ujung nanti kita kena buat slash table. So kita akan implement lebih kurang macam ni. Table. So macam mana kita nak masukkan table ke dalam interface kita. Contohnya lah. So ni yang kita dah buat. Okay, kita dah buat search. Okay, di sini. So table punya header ni kita kena keluarkan sebelum kita kena display sebelum kita display record. Jadi maksudnya kita akan letak di mana? Di sini. Di sini sebelum kita paparkan record. Okey, kita buat di sini. So ini adalah kita punya table header. KTH table header. Ini akan create satu row yang mengandungi table header. Okay, so ini adalah row yang atas sekali lah. Cumanya kita akan terpaksa adjust dalam mana? Dalam sinilah obviously. Dalam while ni sebab di sini kita akan print dia punya content. So pastikan di sini pun kita akan ada slash table pula. Okay, kita kena ada slash table lah. Di sini ada table. So kita akan buat penutup kepada table. Okay, penutup kepada table. Kita boleh selang-selikan HTML dengan PHP, HTML dengan PHP, ataupun kita boleh just simply employ echo. Echo pun boleh juga, no problem. Cuma pada saya macam ni kaedah dia lebih memudahkan untuk kita incorporate dalam design. Okay, itu yang sebenarnya cuba dicapai lah. So untuk yang ni, since kita dah ada header, so kita adjust dia supaya jadi TD. Okay, kita masukkan TD di sini. So kita buat slash TD. Okay, kita tukar sikit. Ni adalah TD. Ini adalah TD. Adalah TD. Ini kita tukar TD. So yang belakang ni kita tukar TR. Oh sorry, slash TD. Slash TD. Slash TD. Slash TD. Slash TD. Dan pastikan juga kita letakkan tag untuk TR. Okay, TR. Dan kat hujung ni memandangkan ini adalah satu record. So kita letak juga TR backslash slash TR backslash N. Okay, so kita buat lebih kurang macam tu. So kita ada table di sini. Sini penutup dia. Kita ada table row untuk header. Sorry, ni table row untuk header. ID, matrix, name, address dengan DOB. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, okay, kita tu kurang 1. So kita letak kat sini DOB, date of birth. See? Then bila kita run dia, mana populate tadi? Kita search for Muna. Oh, tak jumpa. Kita search for Ali. Okay. Nampak dia punya table. Okay, silap sikit Tablenya sepatutnya kita buat simple table yang mana
border sama dengan 1. Okey. Dah, lebih kurang macam tu lah. Simple je dulu. Okey, simple je dulu dia punya table border ni. Later nanti kita akan buat table yang lebih cantik lah. Sebab later kita akan incorporate ni. Kita akan incorporate kita punya interface menggunakan Bootstrap, template, SB Admin 2. Itu untuk tutorial yang seterusnya. Tapi guys, sekarang ni kita dapat satu display yang mana kita boleh buat search, kita boleh populate data dalam table. Okay guys, setakat tu saja. Terima kasih. Mohon subscribe. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami FSTM Quiz. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.